Nabi SAW kepada Nabi baginda Nabi SAW. Ya, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal?" Sebenarnya sedekah ni ada waktu yang afdal. Ada waktu yang kita sedekah, waktu itu afdal. Ada sedekah yang kita lihat pada orang yang lebih afdal. Ada sedekah yang kita melihat dari sudut kepada pihak mana yang lebih afdal. Pihak umum lah, bukan kepada individu tertentu. Ketika mana ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, apakah sedekah yang paling afdal? Maka Nabi mengkhabarkan dan menjawab kepada para sahabat, waktu yang paling afdal untuk kamu bersedekah ada kategori dia. Yang pertama, ketika mana kamu wa anta sahihun, ketika mana kamu sihat. Biasanya orang bila sakit boleh bersedekah. Ya Allah, aku sakit ni, jadi nak ampunkan dosaku, nak bagi dia cepat baik sakit, dia bersedekah. Buat kenduri syukur begitu, buat kenduri selamat begini. Last sekali dengan dia selamat. Dia minta, ada kawan saya, ya, dia sakit. Dia minta kepada ustaz kawan saya tu, dia kata, "Ustaz tolong buat solat sunat hajat bagi saya sembuh." Okeylah. Ustaz tu buat solat sunat hajat. Habis buat solat sunat hajat 2-3 hari, 4 hari, seminggu tu meninggal dia. Dia kata bagus tu. Ya, jadi maksudnya sini, maksudnya bukan tunggu kita sakit baru kita nak bersedekah. Waktu afdal adalah waktu kita sihat. Itu satu syarat. Yang kedua, wa anta syahihun, ketika mana kamu dalam keadaan bakhil. Dan keadaan bakhil tu maksudnya susah betul nak keluar duit tu. Waktu tu lagi susah nak keluar, lagi afdal. Ya, maksudnya dalam erti kata bahawa kalaulah kita biasa sedekah RM10 tu tak afdal lagi tu. Kalau rasa nak keluar 100 tu berat je rasa, ya, menggeletar tangan dan letak. Biasanya kalau hari Jumaat saya biasa tengok passion orang nak bersedekah. Ya, ada yang bila tabung tu lalu, kawan tu letak sampai ke dia bawa tidur. Tu kawan-kawan sebelah pandai lah tolak. Ada pula yang loya buruk pun ada. Dia sampai tabung depan ni dia senyum. Dia tolakkan kawan sebelah. Bila saya tanya kenapa senyum dia kata senyum kan sedekah mangkuk ayun. Ya, jadi dia tolak kawan sebelah. Jadi maksudnya di sini bahawa setiap nilaian amalan kita itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita mendapat kesukaran untuk melakukannya. Keluar rasa susah nak keluar banyak, maka itulah yang paling afdal. Wa anta syahihun. Ya. Kemudian wa ta'mulul ghina, ketika mana kamu dalam keadaan ada angan-angan untuk menjadi orang yang kaya. Gaji dah naik semua. Ya. Maksudnya kalau bagi orang Petronas ni, waktu dapat allowance tu after sedekah. Kalau rasa-rasa nak bersedekah, masuk akaun saya pun bagus. Telefon tanya ustaz, apa akaun ustaz, saya nak sedekah, bagus juga. Ya, tak ada kurang. Tapi jangan bersedekah sebab biasanya saya dimaklumkan, biasanya bila staf-staf Petronas dapat allowance, biasanya di shopping complex ni dia buat promotion kalau tak silap saya lah. Jadi jangan tuan-tuan sedekah itu pula, tak dapat apa lagi. Ya, sedekah pada jalan yang betul. Wa ta'mulul ghina wa takhshal faqru, dalam keadaan kamu nak menjadi seorang yang kaya dan keadaan kamu takut untuk menjadi orang yang fakir. Waktu tu adalah waktu yang afdal untuk kamu, keadaan situasi yang afdal untuk kamu bersedekah. Sebab biasanya lumrah manusia, saya dah biasa kawan dengan orang-orang yang jutawan, makin dia kaya makin susah nak keluar duit. Itu biasa. Sebab kita dah biasa tengok duit kita banyak kat dalam akaun. Jadi bila nampak dia berkurang walaupun sikit, sudah ni miskin kurang. Biasa itu sikap manusia, ya. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kepada kita supaya bersedekah untuk menghilangkan rasa sifat kecintaan kita terhadap dunia. Sebab bila cinta terhadap dunia itu menyelubungi hati manusia, maka pada ketika itu kita dah tak akan ingat tentang keadaan kita di hari akhirat. Sedangkan Nabi SAW memberikan jaminan dalam sebuah hadis, ma naqasat sadaqatun min mali, tidak akan menjadi miskin. Allah bersumpah, Allah Ta'ala berfirman melalui hadis Nabi SAW, tidak akan menjadi miskin bagi orang yang bersedekah. Allah bagi jaminan, tuan-tuan. Bahkan pada setiap hari disebut dalam kitab Riyadhus Salihin akan turunnya 2 para malaikat. Seorang para malaikat turun untuk mengaminkan doa yang baik, seorang lagi untuk mendoakan benda yang jahat. Malaikat tu kata bila seorang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wahai Allah, berilah gantian kepada mereka yang sedekah. Yang seorang lagi malaikat akan kata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, berilah kecelakaan, kerugian, bankruptcy kepada mereka yang kedekut dan juga bakhil untuk bersedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu yang afdal. Kepada orang yang afdal kalaulah kita
mempunyai saudara mara kaum kerabat. Contoh, ya, di dalam sebuah kisah para sahabiat, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dijumpa ya, Nabi SAW kuliah muslimah ni. Nabi SAW kata, wahai wanita-wanita, bersedekahlah kamu. Sebab biasanya bersedekah suami saja. Yang wanita pun pandai. Dia kata, Ustaz, kalau suami saya sedekah, saya dapat tak pahala? Banyak cantik. Pasal dia kata, dia bawah tanggungan suami. Suami sedekah, suami dah dapat. Kamu tak sedekah, kamu tak dapat. Jadi Nabi kata dalam kuliah muslimat, kalau kamu sedekah, kamu akan dapat. Maka Zainab As-Saqafiyah dia balik, dia kata, wahai Ibnu Mas'ud, kamu ni orang yang miskin. Maksudnya isteri Ibnu Mas'ud lebih kaya daripada dia, daripada Abdullah bin Mas'ud. Kamu seorang yang miskin, boleh tak kalau aku sedekah pada kamu? Ini isteri yang baik. Kalau sini ada isteri yang jawatan lebih tinggi daripada suami, pandai-pandai dalam sedekah pada suami. Ni promosi lah ni. Baik. Maka ditanyakan, maka Abdullah bin Mas'ud kata, aku tidak tahu, tanya kepada Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, Rasulullah menyatakan, wahai Zainab, kalau kamu sedekah pada suami kamu, yang mana suami kamu sangat memerlukan, walaupun suami itu belanja balik harta itu untuk kamu juga. Tapi jangan dia niat itu, abang, saya bagi duit ke abang 500 untuk bulan ni belanja dapur. Dapur tu dapat saya balik lah. Itu tak boleh lah. Itu dia tak ikhlas gitu. Ini kira duit belanja khas ni, untuk abang saja makan. Itu tak boleh. Ya? Jadi Nabi SAW menyatakan, wahai Zainab, kalau kamu melakukan demikian, maka kamu akan mendapat pahala sedekah dan kamu akan mendapat pahala kekerabatan. Kerana kamu menjalinkan hubungan kerabatan kepada suami kamu, maka kamu akan mendapat ganjaran 2 pahala. Ini bagi kalau kita ada saudara mara yang susah, maka afdalnya kita utamakan saudara mara kita yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian kalau mak ayah terlebih dahulu. Kalau ada adik-beradik terlebih dahulu. Kemudian baru sahabat-sahabat, sepupu ke anak saudara dan sebagainya. Kemudian baru pergi kepada yang lain. Kalau kita dah sibuk cari orang lain dahulu, saudara mara ada yang susah, esok hari akhirat Allah Ta'ala akan panggil kita, kenapa anak saudara kamu dah keadaan susah begini kamu tak bantu, kenapa orang lain kamu bantu? Ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahawa apabila dibangkitkan kita di padang mahsyar, la yus'alu illa an arba. Allah Ta'ala akan tanya kita 4 perkara. Salah satunya adalah min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Harta dari mana kita dapat dan ke arah mana kita belanja. Sebab tu isu sekarang ni, ya, saya banyak dah menyimpang. Isu sekarang ni kenapa tak ada keberkatan gitu. Kadang-kadang ada sahabat saya tanya, Ustaz, saya ni cari rezeki halal, saya kerja daripada usaha titik peluh saya sendiri, alhamdulillah. Tetapi isu dia, kenapa anak saya jadi begini-begini? Saya kata, dalam Islam Allah tengok 2 perkara. Yang pertama, bagaimana kamu mendapatkan hasil. Hasil kalau semua yang halal, alhamdulillah. Tapi kena tengok faktor yang kedua, dari ke arah mana kamu belanja. Kalau kamu belanja untuk anak kamu pada arah yang tidak baik, kamu belikan pada anak-anak kamu pakaian tidak menutup aurat, kamu belanjakan pada perkara yang tak sepatutnya, maka keberkatan juga tidak akan datang. Keberkatan ini adalah dari mana kita dapat hasil itu, kemudian ke mana kita salurkan, itu juga punca untuk kita mendapat keberkatan di dalam hasil yang kita, dalam sebuah kekeluargaan yang kita bina, dan juga daripada hasil yang kita dapat. Baik. Kemudian yang seterusnya